Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberi agama kepada manusia. Ini sebagai keperluan manusia yang besar. Keperluan makan, minum, keperluan yang kecil. Keperluan besar dari manusia duduk dalam dunia ini yang diberi oleh Allah supaya manusia selamat duduk kat dunia ini. Ialah agama. Kalau manusia tak duduk kat dunia ini dengan ada agama, dia akan binasa, dia akan rosak, dia akan gagal, dia akan selamat dan dia akan mati masuk neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada Adam dan Hawa, kamu turun ke dunia dan tak ada masalah kalau kamu amalkan agama yang aku bagi. Kamu akan selamat dan kamu akan balik ke syurga. Beginilah dengan anak-anak cucu dia. Jadi untuk membuat benda tu lebih berharga, orang yang dapat masuk syurga ni, jadi Allah tak bagi dia mudahnya, Allah bagi syaitan lah berkuasa atas dia kalau dia mempersekutukan. Jadi Allah tak membenarkan dia mudahnya dapat agama. Ya, agama tu berharga, syurga tu berharga. Jadi kalau dapat benda berharga senang aja, maksudnya tak berapa menghargai lah agama. Benda ni dihargai manusia umumnya bila dia letih nak dapatnya, penat. Jadi dia menghargainya. Kalau tak penat, tak susah sangat, dia tak menghargai. Jadi untuk buat dia susah ya, Allah cipta, Allah buat iblis ya. Dan Allah izinlah iblis nak mempergodakan kita. Allah izin dia duduk sampai hari kiamat. Dia bukan boleh hidup sampai hari kiamat, dia patut mati dah. Tapi dia tak mati sebab dia akan kacau ni Rashidi. Rashidi bukan hidup zaman tu, sekarang dia tu. Syaitan ada lagi, iblis ada lagi. Jadi kata iblis, aku akan musnahkan supaya anak Adam ni semua ikut aku neraka. Kau dah laknat aku, maka aku dilaknat oleh kamu sebab dia lah. Sebab kau cipta dia. Kalau kau tak cipta dia, aku tak pula. Hari ni keadaan tak wujud lah, aku tak akan disuruh sembah dia. Jadi kerana dia, aku dah jadi dilaknat oleh kamu. Oleh kerana itu, ya Allah, bagi aku tempoh sampai hari kiamat, supaya aku dapat kerjakan anak Adam ni semua, supaya semua dia orang ni akan sesat. Tahu? Itu dia punya wow. Sesat dan masuk neraka dengan aku. Kata Allah, kau ambil lah, tapi kamu tak boleh ambil yang ikhlas. Yang ikhlas ni mana yang betul-betul lah nak Allah. Kalau yang tak ikhlas, kata Allah, kau ambil lah, aku pun tak nak. Jadi Allah tak nak kita. Kalau kita beramal kepada dia dengan bukan niat nak sukakan dia, ikhlas ni kita beramal taat pada dia hanya dengan niat nak sukakan dia. Jadi kalau satu orang tu dia tak ikhlas, tak beramal untuk sukakan dia, Allah pun tak nak, amal tu pun tak nak, orang tu pun tak nak, kau ambil lah.
Fair tak? Allah tak nak yang tak ikhlas. Yang itu kau ambil. Kalau Rashidi tu dia tak ikhlas, kau ambil dia. Jadi syaitan dekat Rashidi tu ganas, mengawal semua perbuatan Rashidi. Rashidi tak buat apa-apa. Dalam semayang Rashidi, syaitan tu datang. Dalam benda baik, Rashidi nampak benda baik, syaitan buat dia nampak buruk. Benda buruk, benda tak bagus, syaitan nampak kakak Rashidi baik. Jadi ikutlah. Sebab itu tak ada siapa kata dia tak betul kan. Ada orang cakap dia tak betul, ada. Orang yang tak cakap dia tak betul tu orang beriman je. Umum manusia ni siapa saja? Yahudi, Kristian, orang Islam yang lemah iman, Hindu, Buddha, semua kata dia betul dan masuk syurga. Semua kata dia betul. Jadi siapa yang ajar dia cakap dia betul? Syaitan dia lah. Yazid tu tak ada apa amalan dia kata dia tak betul. Dari dulu sampai sekarang. Semuanya betul. Walaupun tak ikut Quran. Betul. Jadi kalau kita nak tahu betul atau tidak ni, jangan kita rasa je. Dulu kita kata takkan tabligh ni tak betul sebab ramai orang ikut. Kita tak tahu yang betul sebab tak tahu Quran. Lalu kita tengok betul ke tabligh ni. Tapi kalau tak betul, kenapa ramai sangat orang ikut ni? Jadi kita punya alasan untuk ikut tabligh sebab dia ramai. Ada Maulana share semua, banyak ramai tu. Takkan pula dia tak betul. Jadi syaitan yang buat kita merasai itu betul. Jadi kita kata betul tabligh takkan. Tabligh tak betul, mesti betul. Tapi kita tak faham pula. Yang betul ni bukan kita rasa. Sebab syaitan kita tu akan buat benda tak betul nampak betul. Benda tak betul nampak betul. Benda betul nampak tak betul. Itu kerja dia. Sebab itu orang semua ada syaitan. Semua kata dia betul. Apa ni Azdi heran kenapa orang semua cakap betul. Dia pun cakap dia betul, mana dia cakap dia salah. Sebab syaitan dia lah. Jadi syaitan Rashidi akan melihatkan pada Rashidi benda tak baik dia betul. Dia bergigil mengatakan betul. Bergaduh terus dengan saya yang cakap itu tak betul. Saya cakap dengan Rashidi tak betul. Tak betul. Malah lawan dia. Bertengkar habis. Kenapa dia bertengkar? Sebab dia ingat yang dia buat tu betul. Tapi dia ikut Quran ke tu? Kita nak tahu betul tak betul ni tak boleh ikut. Ramai orang ikut. Syekh pun ada ikut. Orang alim pun ada ikut. Bukan tu. Itu semua tak boleh bagi tahu kita benda yang kita buat tu betul. Melainkan kita tengok Quran. Sebab Quran tu adalah perkataan Allah. It's a truth. Perkataan Allah tu tak ada yang tak betul. Complete every single words of the Quran is the words of Allah. And dia bukan makhluk. Macam gunung, tanah, bumi, makhluk. Quran ni perkataan Allah, bukan makhluk. Perkataan Allah, Allah makhluk, bukan. Sebab itu berat, heavy. Baca Quran ni tak tahu dia orang lama-lama letih. Baca Quran pun tak nak, baca tafsir Quran lagi tak nak, amal Quran lagi tak nak. Jadi syaitan dia beritahu. Syaitan Rashidi tu menampakkan tak baca Quran tu bagus. Syaitan Rashidi. Kalau tak syaitan Rashidi yang cakap, kenapa Rashidi tak baca Quran? Saya nak kena berye-ye cakap kat dia. Lawan pula dia. Sebab syaitan dia kata dia tak baca Quran tu bagus. Dan dia berpegang kepada tu. Sebab itu Hindu yang sembah berhala, dia kata betul. Siapa bagi tahu dia betul? Syaitan dia tu lah. Yang bagi tahu Hanzalah apa yang dia buat buruk betul, syaitan dia. Jadi orang yang syaitan dia kuat, orang berkuasa atas dia, memang macam memang ego habis lah.
Ego habis. Masa dia betul aja. Kan? Macam Rashidi dia tak nak dengar cakap orang. Cakap saya pun tak dengar, sebab diam. Jadi orang yang syaitan banyak kuat ni, dia ego. Sebab syaitan tu sendiri adalah ego. Kenapa syaitan dia tak sujud? Tak ada sebab lain. Sebab dia ego. Jadi macam Sufyan tu dia ego. Sufyan Malik ni. Ego keras kepala. Dia tak mau dengar. Dia tak dengar cakap saya. Sebab saya cakap yang benar, dia tak dengar. Yang dia benar juga dia kata. Yang bagi tahu dia apa yang dia buat benar tu siapa? Syaitan. Jadi kalau dalam majlis ni syaitan tu lari jauh, dia mungkin boleh dengar sikit. Lepas nanti syaitan datang balik, tu semua salah. Dia tak ikutlah. Sebab itu kalau nak supaya orang bertukar, selepas saja bayan tu dia kena bangun, keluar 4 bulan, 2 bulan. Tak boleh duduk dalam suasana syaitan sama dia. Syaitan tu Allah jadikan musuh kita. Apa maksud musuh yang nyata, an open enemy? Dia takkan buat baik apa pun. Dia takkan buat baik sikit pun. Itu an open enemy. Dan dia punya poin satu je, nak binasakan manusia. Maksudnya supaya manusia dia masuk neraka, lain tak ada. So dia akan buat macam-macam cara supaya manusia ikut dia. Macam mana syaitan cuba buat basisa ikut dia. Tengok dia pandai. Dia jadi murid basisa. Dia tak makan, tak minum, beribadat. Jadi kalau basisa tu orang buat ibadatnya ikhlas, dia tak heran tu semua. Tapi kerana dia tak ada ikhlas, macam mana kau boleh beribadat kuat? Di kampung ni aku yang nama supaya orang kuat, tiba-tiba ada murid aku lagi, habislah aku. Nama aku habislah. Jadi dia beribadat untuk nama. Masuk penjara, masuk penjara. Sebab itu syaitan berkuasa tadi. Kalau dia ikhlas, syaitan tak berkuasa atas basisa tu. Syaitan tak berkuasa atas Rashidi kalau dia ikhlas. Syaitan berkuasa atas Rashidi sebab dia tak ikhlas. Ya. So Allah punya cakap, kau boleh ambil lah. Kau boleh ambil. Tapi yang ikhlas kau tak boleh. Aku pelihara dia. Jadi macam mana nak dapat ikhlas? Ikhlas tu nama lain bagi iman tau. Ikhlas. Kata Nabi, nama lain bagi ikhlas tu adalah iman. Kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah iman, itu juga nama kalimah ikhlas. Itu juga nama kalimah baik, itu juga nama kalimah benar. Jadi kalau kalimah tu ada dalam hati manusia, ketahui yang Allah mahu, manusia tu jadi benar, baik, ikhlas. Jadi mula-mula sekali manusia tu selepas mengucap, dia jangan semayang. Semayang tak buat kalimah tu masuk dalam hati dia. Perintah yang pertama dia patut buat, yang hari ni orang Islam semua lupa nak buat, akibat syaitan buatlah. Syaitan tak tunjukkan kat orang Islam, ini tak, ini perintah boleh masuk bawah tanah ni. Dakwah ni tak ada. Dakwah ni syaitan cukup tak suka manusia ni buat. Dia habislah dia. Benda yang dia paling tak suka dakwah. Dakwah mengajak manusia kepada Allah lah. Dakwah tu mengajak manusia kepada Allah. Dia begitu sekali usaha supaya orang kafir ni jangan mengucap ni, jangan masuk Islam, jangan jadi beriman bermasalah. Kita pula nak serang orang kafir, nak ajak dia. Bukan nak serang dia, nak ajak dia. Wah, tentulah dia akan usaha untuk memperlihatkan kepada orang semua apa yang dibuat oleh saya ni memang tak baiknya. Syaitan mereka tu semua akan buat mereka pandang apa saya buat tak baik.
seluruh dunia. Termasuk orang jemaah tabligh yang nampak agama akan pandang apa saya buat tu tak baik sebab ada syaitan dia. Bila saya pergi ke Kuantan, semua orang Kuantan, kakun-kakun, semua syaitan sana membuat mereka melihat apa yang saya buat tu salah. Padahal dia tak salah kalau dia tengok Quran lah. Dia kata ni Nasuha buat cara baru, telefon semua syurah. Malam Asyad kata dia orang telefon dia pukul 2 pagi. Dahsyatnya risau. Asyad dengan Wak memula nak join juga sama saya tu. Bila dah jadi macam ni, dia tak nak join lah. Dah huru-hara dah. Lepas pun saya pun balik dari Kuantan. Lepas tu pergi Ipoh. Orang Ipoh semua tak nak nusrah saya. Siapa pun tak nak nusrah. Termasuk Penang tu, Haji apa, Sultan bukan Sultan. Dia syurah apa, dia pun jumpa saya. Siapa nama dia? Orang Penang yang kaku lama. Dia cakap kat saya, dia orang semua tak datang sebab dia pandang buruk. Syaitan-syaitan dia semua menampakkan apa yang saya buat tu salah dan apa dia buat betul sehingga ke hari ini. Sebab itu dia tak datang. Macam Mas'ud tu kan, Mas'ud mana tempat dia? Keluang. Mesti dia pandang apa saya buat tak betul, tak datang-datang. Jadi syaitan tu akan bekerja. Kerja dia memperlihatkan kepada kita benda baik buruk, benda buruk baik. Itulah antaranya yang menyebab kita tak ikut yang baik. Sebab kita kata yang buruk kita buat tu pun baik. Sebab itulah semua orang kata dia baik. Dan dia semua orang syurga. Yahudi ingat dia syurga, Kristian kata dia syurga, orang Syiah kata dia syurga. Semua ajaran sesat tu, tak ada satu kata dia tak betul. Ada? Yang banyak ajaran sesat. Qadiani tu. Orang Islam yang tak beramal pun. Jadi Rashidi takkan dia nak mengaku dia tak betul. Pedih. Yang sedapnya mengaku saya betul walaupun salah. Syaitan buat gitu. Sufyan mengaku dia betul, mana ada salah. Syaitan dia kuat. Syaitan Rashid Panan Sufyan tu kuat. Takluk dengan ceramah ni semua. Dia ada ceramah dia sendiri, penceramah dia, iaitu syaitan dia. Syaitan dia berceramah kat dia lebih berkesan lagi. Alah, itu tak apa. Tuan-tuan yang mulia, inilah musuh kita yang nyata. Hanya satu cara je syaitan tetap berkuasa atas kita. Kita dengan jadi orang ikhlas. Di mana Allah beritahu. Maksudnya kita kena jadi orang beriman. Ke tahap yang mana datang ikhlas dalam hati kita. Iman ni dia banyak tahap. Kau sikit je tak ada lah. Tinggi dia. Ada ikhlas. Jadi waktu tu syaitan takutlah dekat kita. Dia usaha-usaha tak jadi juga. Masa kita mula nak dapat tu, dia kacau kita. Kadang jadi, kadang tidak. Bila kita punya iman dah naik betul, tinggi betul, dia kata dah tak boleh lah. Allah buat dia sakit, atau mati, atau masuk Islam. Kata Nabi masuk Islam. Bayangkanlah tuan, Nabi pun ada syaitan dia. Kita kata Nabi, Nabi, aku bukan Nabi. Tak, Nabi pun sama. Kata dia kepada Aisyah, dia cakap, Aisyah ni syaitan kau main kau. Aisyah ingat dia syaitan tak ada kat dia lagi kan. Allah, Nabi berkata, syaitan telah mainkan kau. Semua orang ada syaitan ya Rasulullah. Kamu juga? Ya, kata dia. Jadi ini orang Islam dia tak faham. Kita semua ni tak usah ingat syaitan tak ada sama kita. Syaitan yang kita akan mati dan lemah atau tak ada langsung kuasa bila iman kita sangat kuat. Syaitan Rashidi tak takut dia.
kanas dan kuat. Salah Rashidi je, tak nak iman kuat. Ingat, bila kita iman tak kuat, dia mesti ikhlas tak ada, mesti syaitan berkuasa, mesti salat tak khusyuknya. Siapa salat yang tak khusyuk ni, semua syaitan berkuasa. Bila lepas semayang saya tanya, Rashidi semayang khusyuk? Tak. Hanzalah? Tak. Samad? Tak. Jadi tandanya itu apa? Syaitan telah merosakkan semayang kamu. Dia memang kerja kuat lah waktu semayang. Waktu lain tak apa-apa kerja kuat kan. Waktu semayang yang pendek tu, semua dia buat ingat. Nampak gaya Rashidi memang khusyuk tak? Gini. Saya tanya dia, kau khusyuk tak? Tak. Jadi syaitan ni dia akan datang pada waktu semayang. Dia datang pada bila-bila masa. Jadi bila dia lari, kita dakwah. Kita dakwah, dia cabut lari. Lepas tu datang balik. Masa dakwah tu, kira okey lah. Ni tak boleh dekat ni. Tiada Tuhan dekat Allah, tiada berkuasa dekat Allah. Ini perkara paling saya, kata syaitan, paling saya takut. Orang semua buat dakwah. Dakwah yang betul. Inilah saya nak usaha sangat-sangat supaya dia mati. Supaya usaha yang dibuat oleh Dr. Nasuha ni takkan ke mana lah. Kat Singapura pun takkan sampai, kat Thailand pun sampai, apa pun tak sampai. Kecil je. Kita tengok tabligh, 1,000 juta orang seluruh dunia. Dia orang cakap tu kat saya. Dia ingat Allah bersama dengan yang ramai. Allah tak bersama dengan ramai. Allah bersama dengan yang benar. Saya punya kalau benar, bukan ke Singapura ke Bangkok, seluruh dunia akan pergi. Belum masa lagi lah. Tapi kalau tak benar, memang tak boleh pergi ke mana tuan. Kalau nampak pergi pun, lepas tu hancur. Orang Arkam dia ingat dia punya usaha salah ke betul? Orang Arkam. Oi, sampai sekarang betul lagi. Masih lagi mengekalkan tu, fahaman tu. Dia orang ada orang jaga kat kubur Asy'ari tu. Kata dia nanti Asy'ari akan bangun dari kubur. Masya-Allah. Dia belum mati tu dia. Saya yakin dia. Asy'ari tu tak mati. Macam itu punya. Duduk dekat Kuala Pilah ni. Pilah Lembau. Jadi tuan-tuan yang boleh, semua orang kata dia betul sebab syaitan dia kata dia betul. Jadi orang ni bila syaitan tu dah berkuasa tu, yang selalu dia merasai diri tak betul, nafsu yang menyalahkan diri. Jadi umum manusia ni semua nafsu, tak menyalahkan diri, menyalahkan orang. Jadi Allah telah bagi kita cara macam mana syaitan ni boleh tak berkuasa kita, dengan kita jadi orang ikhlas. Nak jadi orang ikhlas kena iman yang kuat. Nak iman kuat bukan dengan ceramah banyak. Nak kena buat kerja. Mengajak manusia kepada Allah. Atau buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Tiap-tiap hari, cuti tak boleh. Seperti Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, mereka semua buat kerja ni. Tak ada yang tak buat. Yang tak buat ni umat Rasul, umat Nabi. Patut dia orang kena buat juga, tapi dia tak nak buat. Bila Nabi mereka meninggal, mereka dah tak buat. Hampir semua Nabi-Nabi, bila Nabi meninggal, umat dia tak buat. Jadi bila tak buat ni lah, mereka semua dah tak jadi beriman. Syaitan sudah semua terkam dia. Dia orang kembali menyembah berhala, patung. Kaum Nuh AS, bila Nuh meninggal, dia buat berhala. Kaum mana pun lah. Jadi kata orang pada Nabi, umat kau menyembah berhala tak sebab kau mati? Kata Nabi tak. Tapi dia masih syirik. Dia tak sembah berhala, tapi dalam hati dia berhala ada. Benarlah, hari ni kita mana ada orang Islam sembah berhala. Kalau letak berhala kat dia, sembah. Oi, syirik ni. Kasih Anzala, sebab ambil patung Cina tu, so Cina bawa yang telur tu, so Anzala sembah. Nak Anzala?
Tapi syirik ada dalam hati Hanzalah. Mak Tuhan dia. Dia tak adalah sembah mak dia. Tapi dia percaya mak dia yang buat. Dia nak apa mak dia boleh bagi, bukan Allah. Kan? Itulah makna Tuhan tu. Yang itu umat Muhammad ni banyak syirik. Itu pun kena masuk neraka juga. Bukan yang sembah berhala. Yang sembah berhala tu tentulah. Jadi kita ni ada syirik yang tak nampak namanya. Tapi dia syirik juga. Satu yang nampak, satu yang tak nampak. Dua-dua syirik, tak ada kata kecil itu besar. Dia sama-sama. Jadi syirik ni dia tak boleh diampun, dia hanya boleh dihilangkan. Kita tak boleh rawat dan minta ampun pada Allah supaya Allah maafkan kita. Syirik ada. Tak mahu. Allah dosa semua boleh ampun, tapi syirik tak boleh. Subian. Yang ini kita kena usaha supaya dia hilang. Ke tahap yang Allah boleh terima lah. Sebab itu kita kena usaha. Kita tak boleh minta ampun kerana syirik. Kita kena berusaha sampai dia hilang. Dan tak boleh cuti. Kita kena usaha supaya syirik tu hilang. Syirik dengan benda-benda lain dalam hati kita tu hilang. Tiada yang buat melainkan Allah aja. Selain Allah tak boleh bagi apa. Hanzalah dia dah cakap mak saya tak boleh bagi apa, kan? Tapi dah masuk belum Rashid? Dah masuk belum? Belum. Dia pun tahu belum masuk. Mak saya tak boleh bagi apa, mak saya bukan Tuhan, dia kata. Sebab saya ajar dia cakap. Tapi belum masuk lagi. Sebab ruang nak masuk tak ada. Jadi dia kena diberi macam cakap je tak cukup kata Allah. Mau jadi practical, real punya, sehingga apa yang dicakap tu diduga. Itu nama dugaan, practical. Baru datang faham. Oh benar. Mak aku tak boleh buat apa, Jadi cakapan tu satu. Tapi takkan aku, kata Allah, biarkan orang bercakap yang benar. Tiada Tuhan melainkan Allah. Melainkan aku uji dia. Uji tu supaya dia masuk betul. Kalau dia tak boleh masuk, dia cakap je tak boleh. Manusia kena nampak, mengalami betul-betul. Sehingga dia nampak betul-betul Allah berkuasa. Macam COVID ni, 19 ni, ni semua praktikal ni. Nak cakap ceramah, mana dia orang nak dengar. Syaitan dia pun cakap ini tak betul, ini tak betul. Tapi bila COVID ni, dia orang kata, betul. Kita memang tak boleh buat. Dan Menteri Itali kata, sudah banyak aku buat, dah habis lah. Aku tak ada, beribu-ribu orang macam aku angkat tangan. Hanya aku serahkan langit dia. Dia pun tahu. Orang-orang Perdana Menteri Belanda cakap ke orang Islam, ajar kami apa kamu. Sebab kami tengok kamu tak kena. Orang Cina Islam tak kena. Banyak orang Islam tak kena kecuali yang munafik. Dan orang kafir banyak mati. Sebenarnya Allah nak tunjukkan dia orang ni, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada kuasa melainkan Allah, tiada yang beri faedah melainkan Allah. Itu yang paling besar. Sebab itu manusia ni dia tak boleh kalau hanya ceramah dia, baca kitab itu dia. Dia kena ada praktikal. Ialah nama dugaan. Apabila manusia melalui dugaan itu dengan berjaya, kalimah tu masuklah. Jadi kita tak boleh tak mau diduga. Saya tak mau cakap kalimah ni, nanti diduga. Jadi oleh kerana itu saya berhentilah, malaslah. Saya takutlah, saya tak mampu. Tak mau cakap kalimah. Hari ni dia tak cakap kalimah bukan benda jadi baik. 2-3 orang cakap dengan saya macam tu. Saya tak mau jadi miskin, saya mau kaya. Saya tak mau cakap kalimah. Tak apalah. Tapi itu orang bodoh. Kamu tak cakap kalimah, apa untungnya? Tak diduga. Tak diduga, mana kalimah nak masuk? Jadi kalau kita mau kalimah dimasuk, kita mau diduga, kita mesti sedia susah.
Kerana kalimah tu dia ada harga. Harganya syurga. Bukan free je. Bukan tak dapat apa. Oh, dia besar. Bila kalimah tu masuk dalam hati kita, ke tahap yang Allah mahu, sehingga Allah jadi kekasih kita. Apa kita nak dapat kan? Allah akan hilangkan kita dari duka cita di dunia, akhirat selamanya. Jadi kalimah tu memang mahal. Dan oleh itu untuk dia masuk, kita kena diduga. Diduga sebab hanya dengan cara tu dia boleh masuk. Tidak, tak boleh. Okey guys.